Cobaan 1, 2, 3. Okey, bagi respon sikit. Dah ada ke semua? Ada. Ada Nadra ada. Lain-lain? Okey, so kita teruskan perbincangan kita. Okey, kepada pembentukan ion positif dan ion negatif. So sekarang kita nak tengok macam mana ion positif dan ion negatif terbentuk. Ya, secara umum dia ion positif dan ion negatif ni terbentuk melalui perubahan atau pemindahan elektron di petala terluar sesuatu atom. Macam tu. Ya. Jadi tadi kita dah tengok mana tadi? Okey, kita dah tengok ini adalah susunan elektron ya pada sesuatu atom Atom oksigen susunan elektron dia 26 2 elektron pada petala yang pertama dan 6 elektron pada petala terluar dia. Sebab petala paling luar sekali adalah petala yang kedua. Jadi petala yang kedua ni menjadi petala terluar. Petala terluar bagi oksigen. Jadi elektron yang berada petala terluar ni memainkan peranan yang penting dalam proses pemindahan elektron. Okey. Begitu juga dalam atom sulfur ni, atom sulfur ni, petala ketiga dia adalah petala terluar. Petala ketiga dia adalah petala terluar. Jadi petala terluar dia ada 6 elektron. Jadi sekarang ni petala terluar memainkan peranan penting dalam proses pemindahan elektron. Okey. Jadi atom boleh mendermakan elektron. Atom boleh mendermakan elektron. Okey, elektron mana? Elektron di petala terluar. Jadi elektron yang berada di petala terluar boleh didermakan. Apa maksud didermakan? Didermakan di sini bermaksud elektron ni boleh dikeluarkan dari petala dan bergerak keluar daripada petala. Dia macam lari. Maksudnya dihantar keluar. Lari daripada petala terluar dia tu. Maksudnya dia bergerak ke sinilah. Dia pergi ke mana nanti kita tengok. Itu maksud mendermakan elektron. Jadi setiap satu elektron ni boleh didermakan. Ini contoh saja. Nanti kita akan bagi tahu atom mana yang derma, atom mana yang okey. Mendermakan elektron. Okey, ini yang pertama. Yang kedua, atom juga boleh menerima elektron. Okey. Okey, dia boleh terima elektron dan elektron tu diletakkan di petala terluar. Okey. Jadi, ada atom yang boleh mendermakan elektron. Elektron yang berada di petala terluar, keluar daripada petala terluar tu. Ada atom pula yang boleh menerima elektron dan diletakkan di petala terluar. Okey. Itu konsep dia. Jadi sekarang ni proses mendermakan elektron ataupun melepaskan elektron sama saja ataupun menerima elektron. Okey, yang ini kita sebut sebagai pemindahan elektron. Pemindahan elektron.
Pemindahan elektron ni hanya melibatkan elektron di petala terluar sahaja. Boleh dengar ke? Cikgu takut tak boleh dengar pula. Okey. Okey, so elektron di petala terluar sahaja yang akan terlibat dalam proses pemindahan. Jadi kena ingat dua keadaan. Atom boleh mendermakan elektron dan atom juga boleh menerima elektron. Okey. Sekarang ni kita nak tengok apakah atom yang boleh mendermakan elektron dan apa berlaku kepada atom tersebut bila dia derma elektron. Jadi contoh yang kita boleh ambil adalah okey, kita bagi konsep dulu. Okey. Konsep dia di sini atom unsur logam, atom logam boleh mendermakan elektron. Mendermakan elektron dan membentuk ion positif. Okey. So sekarang ni maksud dia adalah apabila sesuatu atom logam mendermakan elektron valence dia, ingat elektron valence atau elektron terluar di petala terluar, maka atom tadi dia akan bertukar menjadi ion positif. Dia bukan jadi atom dah. Sebab apa? Sebab dia sudah struktur elektron dia sudah berubah. Bila dia dermakan elektron dia mungkin satu, mungkin dua. Jadi menyebabkan struktur elektron dia sudah berubah, keadaan itu menyebabkan dia menjadi ion positif. Jadi yang boleh jadi ion positif ni adalah atom logam. Atom logam. Ingat yang ni, atom logam boleh mendermakan elektron dan dia akan jadi ion positif. Yang kedua, atom bukan logam. Atom bukan logam boleh menerima elektron dan bertukar atau membentuk ion negatif. Membentuk ion negatif. Macam tu. Jadi ada dua keadaan. Satu atom logam dan satu atom bukan logam. Atom logam boleh mendermakan elektron dan dia akan jadi ion positif. Atom bukan logam pula, dia akan menerima elektron. Dan atom tadi yang sudah menerima elektron, dia akan bertukar menjadi ion negatif. Jadi contoh yang kita boleh bagi adalah macam ini. Biasanya yang atom logam ni derma, atom bukan logam pula akan terima elektron tadi. Dan ini berlaku apabila tindak balas berlaku. Jadi contohnya mula-mula kita ambil contoh logam. Kejap kita ambil logam mana yang sesuai. Logam lambat pula ni. Okey, so sekejap Okey, contoh kita boleh ambil logam. Okey, logam natrium. Kita ambil logam natrium. Okey, logam natrium dia punya bilangan proton dia 11, jadi bilangan elektron dia 11 lah. Okey, so bilangan contoh dia kita ambil unsur natrium.
Okey, natrium. Di mana bilangan proton dia 11. So bilangan elektron dia ada 11 jugalah. Tulis macam tu je. Okey, jadi kalau kita lukiskan struktur atom natrium, atom unsur natrium, so dia ada 11 proton. Neutron dia letak sebelah je lah. Okey, so yang ini nukleus dia. Okey, kemudian petala pertama dia ada 11 elektron. So maksudnya petala pertama isi 2 elektron. Petala kedua isi seterusnya, elektron ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10. Petala kedua, ingat balik petala kedua hanya boleh isi 8 elektron saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, semua ada 10 dah. Jadi maksudnya yang ke-11 tu tak bolehlah isi petala yang ketiga. Dia kena berada di petala yang ketiga lah. Ada 1 elektron. Okey. So inilah dia susunan elektron untuk unsur natrium 2, 8, 1. Ini cara tulis elektron, susunan elektron sesuatu atom. Berdasarkan kepada bilangan elektron pada setiap petala. 2 ni petala yang pertama, 8 ni elektron pada petala yang kedua, 1 ni elektron pada petala yang ketiga. Jadi petala ketiga adalah petala terluar lah bagi atom natrium ini. Jadi dan petala terluar pula dia hanya ada 1 sahaja elektron. Okey. Sekarang ni kita nak tengok. Yang ni adalah atom. Ni atom natrium. Okey, atom natrium. Sekarang ni, atom natrium ni atom logam ke atom bukan logam? So, tengok balik pada jadual berkala. Jadi, natrium ni, dia berada warna kuning. Jadi, dia adalah logam. Jadi, bila logam bermaksud, dia logam apa dia? Inilah kita kena ni. Atom logam dia suka mendermakan elektron. Dia suka mendermakan elektron. Dan bila dia dermakan elektron, dia akan membentuk ion positif. Kenapa atom logam, contohnya atom natrium ni, suka menderma elektron? Kenapa dia tak terima elektron? Kenapa dia tak terima elektron? Okey, konsep dia adalah setiap atom ni berusaha untuk mencapai kestabilan. Konsep dia, setiap atom berusaha untuk mencapai kestabilan. Dan untuk mencapai kestabilan, sesuatu atom mesti mempunyai 2 elektron pada petala terluar ataupun 8 elektron pada petala yang paling luar yang berisi elektron. Jadi sekarang ni dalam kes atom natrium ni, petala terluar dia ada 1 elektron. Petala yang kedua ada 8. Jadi kalau berdasarkan kepada konsep 2 elektron yang stabil untuk mencapai kestabilan dia mesti 2 elektron atau 8 elektron. 2 elektron ataupun 8 elektron. 2 elektron ni disebut duplet. 8 elektron disebut oktet. Oktet ni 8 sebenarnya. Ni bahasa Greek dia punya lah. Okey, jadi dengan keadaan 2 elektron atau 8 elektron, maka kedudukan ini akan lebih stabil. Cara paling mudah untuk sesuatu elektron itu mencapai kestabilan dalam kes unsur atom natrium ni adalah dengan cara dia dermakan elektron ni keluar. Bila dia dermakan elektron ni, maka petala ketiga ni
tadi menjadi petala terluar. Sekarang dia sudah tidak ada elektron langsung. Ini menyebabkan petala kedua dia ni menjadi petala terluar. Itu kesan dia. Jadi bila petala kedua ni menjadi petala terluar dan bilangan elektron dia pula ada 8, maka itulah cara dia mencapai kestabilan. Jadi sebab itulah atom natrium cenderung untuk mendermakan elektron supaya mencapai kestabilan oktet. Jadi sekarang ni bila atom natrium ni derma elektron, so apa yang berlaku? Apa yang berlaku adalah yang proton masih kekal, petala pertama masih kekal. Okey, petala kedua sekarang ni sudah menjadi petala terluar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. So sekarang ni daripada atom dia menjadi bila dia sudah mendermakan elektron dia, satu elektron dia, maka sekarang ni dia punya susunan elektron dah jadi 28. 28. Jadi keadaan ini menyebabkan dia menjadi ion natrium, bukan lagi atom natrium. Dan ion natrium ini apa charge dia? Charge dia adalah 1 positif, positif 1. Kenapa positif 1 tak perlu belajarlah, itu dalam kimia. Okey, so jadi sekarang ni inilah cara dia menuliskan struktur elektron bagi ion, sesuatu ion natrium. Jadi senang cerita, kalau dia derma 1 elektron, maksudnya dia punya charge tu 1 positif lah. 1 positif. Ini sebenarnya 1 depan ni, tapi 1 tak payah tulis lah, 1 positif tu. Jadi dia akan jadi ion natrium yang bercas 1 positif. Jadi ini keadaan dia. Ini adalah struktur bagi atom, bagi ion natrium. Okey. Okey, seterusnya. Seterusnya, tadi tengok atom logam. Sekarang kita tengok atom bukan logam pula. Jadi kalau atom bukan logam, okey, atom bukan logam, contoh dia, atom bukan logam. Okey, kecenderungan atom bukan logam, dia menerima elektron. Okey, so contoh dia kita ambil unsur klorin. Kalau kita tengok unsur klorin ni berapa bila nombor proton dia? Klorin dekat sini, nombor proton dia 17 ini. 17. Okey, jadi kita nak tengok macam mana struktur. Jadi klorin ni proton dia 17. Jadi elektron dia pun 17 juga. Jadi macam mana struktur elektron dia? Jadi 17 proton, kita lukis macam tu je, neutron tak ada tulis. Okey, petala pertama kita nak lukis dia punya susunan elektron pula. Elektron dia ada 17. Jadi sama, konsep dia, petala pertama isi 2. Petala kedua isi 8. 8 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 2, 8. Okey, so petala ketiga tinggal berapa baki dia? Sebab 17, jadi 7 lagi kan. Jadi 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, so 2, 8, 7. Inilah susunan elektron dia. Ni atom klorin. Atom klorin. Okey, jadi sekarang ni petala
ketiga dia ada 7 elektron. Jadi petala terluar bagi atom klorin ni, petala terluar dia ada 7 elektron. Jadi cara untuk atom klorin ni mencapai kestabilan seperti yang disebutkan tadi adalah sesuatu atom tu dia mencapai 8 elektron. Jadi dengan cara mencapai 8 elektron ataupun oktet, maka itu akan mencapai kestabilan. Jadi disebabkan atom klorin ni sudah ada 7 elektron, maka adalah lebih mudah untuk dia terima satu lagi elektron supaya dapat capai 8 susunan elektron. Maka oleh sebab itulah atom klorin ini dia suka menerima elektron. Dia terima elektron. So bila dia terima elektron, apa yang berlaku adalah dia akan bertukar menjadi 17 proton. Ni tadi petala pertama, petala kedua, petala ketiga. Okey. So kita susun balik. Ada 2 petala pertama, ada 8 petala kedua. Kan, lepas tu ada 1, 2, 3, 4 petala yang ketiga. Kan? 4, 5, 6, 7. Okey. So sekarang ni dia akan ada tambahan satu lagi elektron pada petala terluar. Maka susunan elektron dia dah jadi 2, 8, 8. Berbanding tadi 7. Jadi bila dia terima elektron, bila sesuatu atom klorin contoh ni terima elektron, maka dia akan bertukar menjadi ion klorida. Kita untuk ion ni, dia ni jadi ion klorida iaitu ion negatif. Dia menjadi ion negatif. Jadi ion negatif. Yang tadi dia ion positif tadi dah terangkan tadi. Yang ion logam tadi dia akan jadi ion positif. Ni jadi ion positif. Ion positif. Bila dia derma elektron dia jadi ion positif. Bila terima elektron dia akan jadi ion negatif dan nama dia ion klorida. Hujung tu diubah sikit. Klorin jadi IDA ditukar. Jadi dengan menerima elektron maka atom klorin tadi bertukar menjadi ion klorida iaitu ion negatif. So ion negatif ni kita lukiskan petak dia sama juga. Cuma charge negatif tu kita tulis kat luar. Dan nilai charge itu ada satu sahaja, satu negatif. Jadi inilah bagaimana cara dia. Sesuatu atom bukan logam bila dia terima elektron, ini terima elektron, terima elektron, terima elektron, maka dia akan bertukar menjadi ion negatif. Jadi sekarang ni kena ingat, ingat balik atom logam. Ini atom logam. Okey, atom logam cenderung mendermakan elektron dan dia jadi ion positif. Seperti yang ditunjuk di sini. Dan atom bukan logam pula, dia cenderung menerima elektron dan bertukar menjadi ion negatif. Ini yang kena ingat. Ingat yang ni je senang. Atom logam, atom bukan logam. Atom logam derma elektron jadi ion positif. Atom bukan logam terima elektron dan bertukar jadi ion negatif. Itu begitulah caranya bagaimana sesuatu atom bertukar menjadi ion positif dan ion negatif.
Okey, jadi kita tengok balik kepada penerangan tadi ya, di sini penerangan dalam buku teks ni ya. Okey, penerangan yang sama saja, ayat saja ya. Jadi okey, jadi kebanyakan atom mempunyai susunan elektron yang tidak stabil. Maka atom-atom ini akan cenderung untuk membentuk susunan elektron yang stabil ya. Atom neutral Jadi atom neutral, semua atom neutral. Neutral sebab apa? Sebab bilangan proton dan bilangan elektron dia sama ya. Jadi bila atom yang neutral ni dia nak membentuk ion, maka dia akan perlu menderma ataupun menerima elektron yang lain. Macam tu ya. Jadi susunan elektron yang stabil adalah duplet, iaitu 2 ataupun oktet ya. Yang duplet ni biasa untuk hidrogen dengan helium sahaja. Yang lain-lain semua perlu mencapai oktet. Okey, jadi di sini apa yang cikgu dah terangkan tadi ada di sini. Apabila sesuatu atom menderma atau menerima elektron, atom itu menjadi zarah bercas yang disebut sebagai ion. Ion positif terbentuk apabila atom unsur logam mendermakan elektron. Ion negatif pula terbentuk apabila atom unsur bukan logam menerima elektron. Okey. So contoh yang dibagi kat sini unsur lain lah. Ini dia bagi unsur atom magnesium. Magnesium dia ada 12 elektron. Jadi susunan atom untuk atom magnesium 282. Ni 282. 2 petala pertama, 8 petala kedua. 2 elektron pada petala ketiga. Jadi petala ketiga tu adalah petala terluar dia lah. Jadi apa yang berlaku untuk dia mencapai kestabilan adalah lebih mudah dia dermakan 2 elektron berbanding terima. Sebab itulah atom logam ni suka mendermakan elektron berbanding menerima elektron. Jadi bila dia derma elektron, 2 elektron sebab dekat petala terluar dia ada 2. Jadi dia akan derma 2 elektron. Maka dia akan jadi ion magnesium 28 susunan dia dan charge dia 2 positif. 2 positif tu sebab apa? Sebab dia derma 2 elektron senang macam tu. Bila dia derma 2 elektron, so dia jadilah 2 positif. So ingat yang tu saja. Atom magnesium ni atom logam. Jadi dia suka derma elektron dan dia jadi ion positif. Contoh yang diberi di sini pula adalah atom klorin. Atom klorin 287 ni dah diterangkan tadi. Dia terima 1 elektron. Kenapa terima 1? Sebab dia dah ada 7. Jadi takkan terima 2. Dia terima 1 sajalah sebab bila terima 1 dia jadi oktet 8 elektron pada petala yang terluar. Bila dia terima elektron, atom klorin ni bukan logam, maka dia jadi ion negatif. Okey, jadi atom ini akan cenderung untuk mencapai susunan elektron yang stabil dengan cara menderma atau menerima elektron daripada atom yang lain. Okey, inilah cara dia bagaimana sesuatu atom berubah menjadi ion positif ataupun ion negatif. Jadi itulah penting dia untuk kita memahami tentang perkara yang berkaitan dengan pemindahan elektron ini. Jadi sebenarnya penerangan dia penting di sini sebabnya kita tahu sebab 3 jenis zarah yang telah diterangkan tadi sebenarnya semuanya berasal daripada atom. Jadi atom tu bila mengalami perubahan elektron dia akan jadi ion. Atom pula kalau dia bertukar, dia bergabung dengan atom yang lain, dia jadi molekul. Okey, so kita tengok soalan yang ada kat sini. Kita masih ada lagi beberapa minit sebelum kita habis untuk kita menambahkan kefahaman. Soalan nombor 1, nyatakan kedudukan unsur-unsur berikut dalam jadual berkala unsur moden. Okey, kalau kita nak tahu
bila kita nak terangkan kedudukan unsur-unsur dalam jadual berkala, kita kena sebut dia kumpulan berapa dan kala keberapa. Macam tu. Contohnya litium. Litium ni dalam kumpulan berapa? Kemudian dia dalam kala keberapa? Itu cara kita menentukan kedudukan sesuatu unsur dalam jadual berkala unsur. Argentum, tengok dalam jadual berkala dia kumpulan berapa, kala keberapa. Helium, aurum. Jadi maksudnya soalan nombor 2, nanti kita pergi ke tu je. Berikan 2 contoh unsur yang berada dalam kumpulan 17. Soalan nombor 3, unsur M mempunyai nombor proton 19. Berdasarkan jadual unsur moden, jadual berkala, nyatakan nama unsur M. Nombor 4, unsur N ditempatkan dalam kumpulan 15 dan kala 3. Apakah susunan elektron bagi atom unsur N? So kita tengok balik jadual berkala. Kita tengok balik jadual berkala berdasarkan soalan tadi. Okey. So setiap tadi dia tanya nombor proton 19. Jadi kalau kita tengok nombor proton 19 kat sini. Nombor proton kan tengok dekat atas. Jadi 19 kat sini. Bukan. Ini 18, 15, 16, 17, 18. Okey, 18. 19 kat sini. Okey, sorry. Jadi nama unsur tu adalah kalium. Okey, Kemudian soalan yang selain tadi ditanya, kumpulan 15, kala ketiga, apakah nama unsur dia? Kumpulan 15. Okey, ini kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini kumpulan 15. So, kumpulan 15 ni yang ini. Kemudian, dia kata kala yang ketiga. Kala yang ketiga, 1, 2, 3. So, mana unsur tu? 15 dan 3. Okey, yang inilah dia. Kumpulan 15, kala yang ketiga. So, bilangan proton dia, nombor proton dia, 15. 15. Jadi, bilangan elektron dia pun 15 lah. Jadi, macam manakah susunan elektron dia? Susunan elektron dia, kita tulis macam ni lah. Kan? Susunan elektron bila ditanya, kita tulis kalau proton dia 15, maksudnya elektron dia 15 juga. Jadi susunan elektron dia, kita tulis 2, 8, berapa? 5. Okey, ini susunan elektron. Kalau struktur elektron, okey, kita kena lukis lah. 2, 8, 5 macam tu. Kita kena lukis. Kalau struktur elektron sesuatu unsur. Struktur elektron. Okey, so macam tu. 285 ni 2 petala pertama, 8 petala kedua, 5 elektron pada petala yang ketiga. So 5 elektron petala ketiga ni. 3, 4, 5. Okey, yang lain-lain tu samalah 28. So macam tu cara untuk menjawab soalan yang berkaitan. So kalau kita lihat kepada tajuk ini, jadi habislah perbincangan kita berkaitan bukan habis, sorry, habislah 8.2. Jadi pada minggu hadapan kita akan tengok pula kita akan tengok pula 8.3 iaitu isotop. Jadi untuk hari ini kita berhenti di sini. Terima kasih banyak-banyak. Kita sambung lagi pada minggu hadapan untuk tajuk 8.3 isotop. Jadi terima kasih. Okey, itu saja.